Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua peserta-peserta webinar pada petang ini. Selamat berpuasa dan juga selamat bercuti kepada yang bercuti ganti nuzul Al-Quran semalam. Alright, selamat datang kepada semua peserta ke sesi perkongsian melalui platform webinar anjuran MPC Pejabat Wilayah Tengah ataupun CRO. So pada hari ini kita akan bersama-sama dengan speaker kita iaitu Dr. Adli Ramli yang merupakan Fellow Industrial Engineering Operation Management Society US, dan beliau akan berkongsi dengan kita pada hari ini berkenaan dengan 3 langkah, 3 langkah transformasi perniagaan semasa dan pasca COVID-19. Alright, sebelum kita bermula, sebelum saya pass baton kepada Dr. Adli, saya akan berkongsilah sedikit mengenai latar belakang Dr. Adli. Dr. Adli juga merupakan MPC partner lah. Banyak projek yang kita telah laksanakan bersama-sama dengan Dr. Adli. Alright, so Dr. Adli telah terpilih sebagai Fellow Pertubuhan Antarabangsa Kejuruteraan Industri dan Pengurusan Operasi Antarabangsa IEOM yang berpangkalan di Michigan, Amerika Syarikat. Pelantikan ini adalah penghargaan di atas sumbangan pencapaian dan juga perkhidmatan yang cemerlang dalam memajukan profesyen IEOM. Selain pengiktirafan tersebut juga, Dr. Adli dianugerahkan sebagai IEOM Distinguished Industry Award pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Productivity Champion yang dianugerahkan oleh MPC pada tahun 2017, Februari 2017. IEOM Industry Solution Award pada tahun 2016. Juga Productivity Specialist yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada tahun 2014. Dr. Adli dilahirkan dan dibesarkan di Batu Pahat, Johor pada tahun 1975. Beliau mendapat ijazah sarjana muda kejuruteraan dengan kepujian dalam sistem pembuatan dengan pengurusan dari University of Bradford, United Kingdom pada tahun 1998. Dan beliau memperoleh sarjana sains kejuruteraan dengan pengurusan dari Sheffield Hallam University UK pada tahun 2001. Beliau secara aktif terlibat dalam penyelidikan dan perundingan dalam sistem pengurusan HSC, Lean dan Six Sigma, dan memperolehi Dr. Falsafah PhD dalam kejuruteraan mekanika dari Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan menghasilkan tesis yang berjudul Rangka Kerja Diagnosis untuk memilih peluang penambahbaikan operasi. Dengan kemahiran pengurusan strategi, interpersonal dan komunikasi yang sangat baik, Dr. Adli adalah pengarah untuk EFR Group yang terdiri daripada 3 syarikat utama dalam bidang pengauditan, latihan dan juga rundingan. Dalam masa yang sama, beliau masih lagi aktif sebagai jurulatih, juru audit, penilai, perunding dan telah menjalankan pelbagai latihan dan memberi tinggi dalam kecemerlangan operasi dan kecemerlangan perniagaan. Alright, itulah sedikit mengenai latar belakang Dr. Adli Ramli. Sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada Dr. Adli, ingin saya ingatkan kepada semua peserta, sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada panel kita pada hari ini, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan mengisi ataupun menaip soalan tuan-tuan dan puan-puan di dalam ruangan soalan, ataupun sekiranya ingin live ataupun bersama-sama dengan panel secara live, boleh menekan butang angkat tangan yang berada pada kontrol panel webinar tuan-tuan dan puan-puan, dan saya akan unmute tuan-tuan dan puan-puan untuk terus bertanya soalan dengan Dr. Adli. Alright, untuk itu saya serahkan sesi ini kepada Dr. Adli untuk berkongsi dengan kita 3 transformasi
pengurusan tiga langkah transformasi perniagaan semasa dan juga pasca COVID-19. Alright, Doktor, silakan. Apa khabar Doktor? Terima kasih Faizul. Alhamdulillah bagus. Faizul macam mana? Alhamdulillah sihat. Kita dah masuk ke fasa PKP, lanjutan seterusnya sehingga bulan Jun ya, Doktor. Start esok. Alhamdulillah kita masih lagi. Okey, boleh saya mulakan Faizul? Okey, silakan Doktor. Dah boleh saya mulakan? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar peserta-peserta, tuan-tuan, puan-puan? Harap-harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Segala puji bagi Allah, kita masih dapat menjalankan kehidupan seperti biasa. Cuma ada sedikit perbezaan, seperti biasa tu terjadi dah bertukar kepada norma baru. Jadi dalam norma baru ni ada beberapa transformasi lah insyaAllah yang kita perlu buat. Jadi terima kasih kepada semua yang join webinar pada hari ini. Webinar ni kelebihan dia kita boleh dengar sambil masak. Kalau ada mak bedah ke apa tengah nak masak ni, boleh teruskan memasak. Cuma nanti kalau ada tanya soalan ada button chat tu, boleh tekan button chat ataupun boleh tanya soalan. Itu kelebihan webinar tu, kita tak perlu formal, tak perlu pakai tie, pakai coat apa Pak San pun tak pakai coat kan. Di mana-mana saja, betul. Faizul pakai t-shirt je gini. Okey. Jadi saya sharekan slide saya terlebih dahulu. Okey, di mana kita ada lebih kurang sesi interaksi lah, lebih kurang 2 jam. Dan dalam sesi interaksi ini saya akan tunjukkan slide. Tapi bila dalam bertanya soalan ke apa, nanti saya stop balik slide, boleh tengok balik muka saya lah. Saya pun tak tahu sekarang ni muka saya macam mana ni. Jadi pertamanya, berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. So tajuknya adalah berkaitan dengan pelan kelangsungan perniagaan. Iaitu ada 3 langkah yang kita perlu lakukan. Cuma dalam short form yang saya akan gunakan BCP, Business Continuity Plan. BCP, Business Continuity Plan, pasal apa? Saya tak boleh nak tukar pelan kelangsungan perniagaan ni kepada pasal yang tu PM kita dah ambil. Kalau betul-betul kita PM dah ambil dah, dia jadikan apa yang PKP kan ni Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kalau saya punya BCP ni dulu sebelum COVID, saya main panggil PKP benda ni. BCP ataupun PKP. Tapi disebabkan PM dah pakai dulu, dia dah pakai MCO dan PKP, jadi saya terpaksa guna orang putih je lah. Saya terpaksa guna Business Continuity Plan. Itulah sedikit sebanyak tentang Business Continuity Plan. Okey, dalam bab ni saya pun ada buat sedikit perkongsian di dalam Asro Awani, tapi dalam kolom sajalah, dalam kolumnis, bukan live ke. Di mana yang terbaru ni pada 8 bulan ada disiarkan sedikit dari segi Awani itu, kalau ada yang membaca, kalau ada perasan lah. Ditulis oleh teknologis Muhammad Sofian. Saya tulis kat sini, syarikat terperangkap tanpa pelan kelangsungan perniagaan. Yang ini berdasarkan kajian saya pada tahun lepas dan saya mula mengkaji bab BCP ni sebenarnya dah hampir 5 tahun lah. Di mana kebanyakan syarikat dia menyediakan BCP. Yang pertamanya atas sebab apa yang kita panggil because dia company dia berhad, jadi dia kena buat risk assessment. Jadi dia kena buat BCP dan untuk dia nak masuk ke dalam Suruhanjaya Security lah. Nak masuk bursa, dia nak kena buat BCP. Jadi sebenarnya BCP ni company besar dia. Biasanya lah company yang biasanya ada. Kemudian yang keduanya company yang ada persijilan IATF 16949.
ataupun persijilan International Automotive Task Force yang mana supplier kepada otomotif. Biasanya dia ada BCP. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, company yang biasanya terperangkap ni adalah company yang tak ada bukan tak ada yang tak ada BCP ni biasanya SME. Small medium. Pasal small medium walaupun dia ada ISO 9001, because saya punya kajian ni pun mengikut company kecil yang ada ISO. Okey, yang company ada ISO ni pun kadang-kadang dia kenal pasti risiko gangguan ataupun disruption, tetapi dia punya pelan dia tak buat. Okey, jadi dia agak satu yang merungsingkan, terutamanya apabila berlaku wabak ataupun pandemik yang menyebabkan berlakunya PKP ni lah. Jadi saya nak kongsikan insyaAllah pada hari ini 3 langkah yang agak simple, at least semua SME kalau company kecil ada BCP ni, yang 3 langkah yang mudah ni. Okey, yang keduanya kalau company yang multinational atau besar, mereka boleh gunakan juga 3 langkah ni untuk tambah baik yang mereka punya sedia ada. Okay, itu antara tujuan perkongsian saya pada hari ini. Okey, dan untuk perkongsian ini juga saya akan berkongsi dari segi BCP ni, dari segi kenapa pelan kelangsungan perniagaan. Jadi saya akan mulakan introduction saya dengan pelan kelangsungan perniagaan ni, apa dia dan apakah rujukan-rujukan yang saya buat masa saya cadangkan 3 langkah tu. Sebenarnya 3 langkah ni saya suka panggil dia sebagai button lah ataupun switch. Pasal bila berlaku krisis saja ataupun berlaku kecemasan, kita ada satu switch yang kita boleh switch on kan. Jadi sebab tu saya kata saya ada 3 switch, 3 langkah lah. Jadi switch pertama on, switch kedua dah on ke belum, switch ketiga dah on ke belum. Okay, jadi saya akan kongsikan dulu dia punya background, dari mana datangnya switch-switch ni. Switch nak on ni, dari mana dia punya background, rujukan-rujukan dia, kemudian baru saya masukkan kepada 3 langkah tersebut. Okey, dan daripada setiap langkah nanti insyaAllah saya akan bagi break sekejap, break untuk nak tanya soalan lah. Jadi langkah pertama habis, kita break sekejap. Jadi kalau ada siapa nak tanya soalan, kita boleh tanya soalan. Tapi sebenarnya langkah yang paling panjang biasanya kalau saya buat webinar ni, langkah kedua. Pasal banyak peserta yang berminat dengan saya punya cadangan transformasi lah. Cadangan transformasi ni ada 4 perkara. Jadi masa tu kita break yang panjang sikit lah untuk bertanya jawab soalan. Okay, so biasalah kadang-kadang ada dekat sini ni yang peniaga, ada yang bukan peniaga, ada yang pensyarah. Jadi ada mungkin berbagai-bagai background. Okay, jadi kalau yang peniaga, boleh bagi contoh, bagi soalan yang berkaitan dengan perniagaan. Ataupun kalau ada saudara yang meniaga ke, dia ada meniaga kedai buncit contohnya, ada efek tak dengan PKP ni, ataupun dia ada meniaga hotel, boleh tanya, dan kita ada beberapa cadangan transformasi lah untuk anda semua. Okey, jadi permulaan dia kita tanya dulu apakah itu kelangsungan perniagaan. Okey, kelangsungan perniagaan adalah kebolehan organisasi untuk meneruskan perniagaan dalam masa dan kapasiti yang ditetapkan semasa gangguan. Okey. Jadi dekat sini maksud dia ialah apabila berlaku gangguan, contohnya yang berlaku sekarang ni dan tajuk kita adalah COVID-19 ni. Berlaku gangguan di mana kerajaan telah mengeluarkan PKP, tak boleh keluar pergi kerja. Okey, jadi ada kilang yang boleh kerja, ada kilang yang tak boleh buat kerja, ada yang kena tutup, ada yang boleh dan sebagainya lah. Okey, jadi lain syarikat ada lain dia punya kesan. Nanti dalam langkah pertama kita akan tengok kita ni terkesan ataupun tak. Okey, kalau tanya syarikat saya, semua jenis operasi saya terkesan. Pasal saya buat audit ISO, saya buat latihan, training berkaitan ISO. Jadi orang tak buka kilang, kalau buka kilang pun untuk jalankan operasi dia tak panggil lah trainer lah.
Jadi memang terkesanlah kita. Okey, jadi bila terkesan ni, kita nak kena ada plan. Sama ada plan ni dah dibuat, saya dah ada plan, tapi plan saya ni saya terpaksa tukar. Pasal mula-mula, bila announce 16 hari bulan tu, dia cakap 2 minggu je. Tan Sri cakap 2 minggu je. Jadi 2 minggu saya rasa dia bukan krisis lah. Saya tak rasa dia krisis masa tu pasal dia 2 minggu je. Jadi 2 minggu ni macam dapat cuti lah 2 minggu. Jadi tak payah kerja. Dia pun banyak kerja tertangguh waktu tu. Ada buku-buku nak ditulis, nak siapkan. Jadi saya rasa macam cuti lah. Tapi dia jadi krisis tu yang saya switch on button saya apabila announcement yang kedua, PC yang kedua, press conference yang kedua di mana dia Tan Sri kata tambah lagi 2 minggu. Jadi bila tambah 2 minggu, ni tak boleh jadi ni. Pasal tambah 2 minggu masuk April. Masuk April, bulan Mei ni bulan puasa. Bulan puasa bisnes saya memang akan drop lah. Memang definitely saya pun akan kurangkan training dan sebagainya. Jadi biasanya time saya pulun ni ada bulan Mac, bulan April. So bulan Mac, bulan April kena potong pula. Jadi dia memang really badly affected lah. Jadi saya trigger up some of saya punya plan. Dan it's move out lah quite well, alhamdulillah. Dan sebenarnya satu contoh yang lebih baik sekali adalah saya suka ambil macam Ustaz Abid Liu. Dia punya tak tahulah dia plan bertulis ke tak bertulis. Kalau insyaAllah kalau ada sebatan nak tanya jugalah, dia memang buat BCP ke ataupun dia buat tu secara. Pasal contoh dia senang. Dia kata saya ada baca lah, dia kata dia ada kafe 3. Dan dia ada kafe 3, kemudian dia ada syarikat production, ada syarikat training. Bila kita tengok kan memang affected lah all that, because all that is not essential. Jadi kalau ada pekerja, automatically pekerja kafe tak boleh pergi kerja, kena cuti. Tapi dia punya reaction dia bila berlaku PKP je 18 bulan dia dah gerakkan dia punya unit. Tapi dia ada satu unit yang lain. Dia ada unit pertubuhan kebajikan Prihatin Rakyat Malaysia ke apa, dia ada satu pertubuhan. Jadi maksud dia kalau pekerja kafe dia tak boleh buka kedai, mungkin dia boleh ambil staff daripada kafe, daripada production, bagi unit training untuk tolong dia bagi bantuan. Jadi dari segi kelangsungan dia masih ada aktiviti lagi. Dia masih dapat gunakan pekerja dia dan mungkin dia masih boleh bayar gaji pekerja dia. Pasal bila bantuan kebajikan ni walaupun dia boleh buat kutipan dan sebagainya, mungkin part of kutipan tadi boleh dijadikan sebagai allowance ataupun upah kepada pekerja-pekerja yang membantu dia. Jadi dia punya kelangsungan dia masih lagi bergerak walaupun PKP. Tapi kebanyakan kita ini cuti lah 2 minggu macam saya punya, saya buat cuti lah 2 minggu mula-mula. Tak terfikir pun ada cara yang lain untuk nak menggerakkan syarikat walaupun diarahkan untuk kata tidak boleh beroperasi lah. Itu satu contoh lah yang mungkin yang saya bagi. Di mana mungkinlah secara formal atau tidak secara formal Ustaz sebut ada dia punya perancangan dia, ada aktiviti dia. Jadi macam mana kita katakan terkesan ke tak, jadi kita akan pergi seterusnya dari segi kenapa BCP itu penting. Jadi kalau macam saya ambil contoh Ustaz Abid Liu tadi, pekerja dia masih lagi dapat membantu dia untuk menolong susah, pergi hantar barang-barang, bantuan dan sebagainya. Dari situ pekerja masih lagi dapat terus bekerja. Jadi masalah pembuangan pekerja itu dapat dikurangkan. Dan kajian pula yang dibuat pada 10 tahun lepas lah oleh FEMA ataupun Federal Emergency Management Agency US. Kajian dia punya dapatan adalah 40% syarikat apabila berlaku suatu bencana, contohnya lah PKP ni betul-betul dilepaskan pun, sekarang ni dah PKPB start esok, basically syarikat tak dapat memulakan perniagaan dengan segera. Mereka biasanya mengambil masa lebih kurang 1 bulan.
sebelum dia boleh start balik perniagaan dengan cara yang biasalah, ataupun dengan cara yang norma baru ni. Jadi 40% tak dapat mula. Jadi bila 40% tak dapat mula ni, automatically katakan PKP ni dah masuk 2 bulan, hampir 2 bulan, nanti bila nak start, masuk lagi bulan yang ketiga baru nak start. Jadi pada saya yang attend seminar ni, kalau yang businessman, yang ada perniagaan kecil dan sebagainya, dah kena siap-siap bersedia lah untuk nak memulakan perniagaan. Kerana kajian dia bila terima bencana tak tahu nak buat apa. Dan yang agak merungsingkan ni, kajian ni ialah selepas mereka cuba beroperasi 1 tahun, 25% gulung tikar. Maksud dia 1/4 daripada perniagaan tidak dapat diteruskan. Dan berita ni continue masa press conference Tan Sri sebelum ni, ada juga kita dengar hotel yang tertua di Melaka, Renaissance, akan stop operation pada 30 Jun. Dan ada lagi lah beberapa syarikat yang sanggup tak ambil bantuan ataupun subsidi upah kerana takutlah kalau ambil nak kena teruskan bekerja, mereka lebih rela untuk kata berhentikan pekerja. Jadi kenapa benda-benda ni berlaku? Kerana kemungkinan besar yang saya letak dekat sini, syarikat tidak bersedia ataupun tidak menyediakan pelan kelangsungan dalam perniagaan. Dan yang ni hampir betul terutamanya kepada syarikat SME. Pasal hari itu ada juga survey yang dibuat oleh kerajaan, di mana dalam survey itu ditanyalah kepada semua pemilik perniagaan. So dia tanya ada duit simpanan boleh tahan berapa lama dalam survey tu. Ada yang cakap 6 bulan, ada yang cakap 3 bulan, tetapi yang merungsingkannya banyak yang cakap yang cukup-cukup 1 bulan. Dan yang cukup-cukup 1 bulan ni kebanyakannya daripada responden yang baru beroperasi 1 hingga 2 tahun. 1 hingga 2 tahun, maksudnya dia baru start bisnes. Jadi bila start bisnes, mungkin sebab itulah antara dia tak ada simpanan untuk 3 atau 6 bulan jika berlaku satu krisis. Jadi kepada mereka yang berminatlah nak jadi usahawan ataupun peniaga, pelan kelangsungan ni adalah satu yang mesti ada dan mesti dirancang daripada awal. Kalau ada berlaku apa-apa, macam mana? Macam saya dulu start niaga pun tahun 2006, saya dah setkan sekurang-kurangnya saya mesti ada simpanan. Sama ada bisnes, tak ada bisnes, 3 bulan tu masih boleh bayar gaji pekerja lagi. Itu saya punya perancangan saya lah. Alhamdulillah sampai sekarang masih lagi bertahan. Jadi kita yang ni semua ada kalau dapat baca pada 9 Mei ni. Adalah sikit rumusan-rumusan cadangan-cadangan untuk pelan kelangsungan daripada Asrawani. Jadi tengok balik kepada definasi tadi, sharing saya ni sebenarnya saya ambil 3 step ataupun 3 langkah tadi, saya rumuskan daripada standard ISO lah, standard ISO 22301 versi 2019. Edisi yang kedua. Edisi pertama pada tahun 2012. Saya dah promote ni daripada 2014. Tak berapa banyak company yang berminat nak buat persijilan 22301 ni. Mungkin masa tu ekonomi tengah, orang kata tengah cantik, jadi tak ada yang bertanya lah. Tapi tak apa. Jadi sebab tu saya ambil peluang ni untuk berkongsi kembali tentang standard ni. Standard ni bertajuk Security and Resilient. Security ni bukan security guard bukan security guard rumah ke apa. Security ni bermaksud dia terselamat. Maksud dia. So, nanti ada definisi sikit. Resilient ni adalah berdaya tahan. Jadi standard ni adalah berkaitan macam mana nak pastikan perniagaan terselamat dan berdaya tahan. Melalui sistem pengurusan kelangsungan perniagaan ataupun Business Continuity Management System Requirement. So ia datang daripada standard 22301 ni lah. Jadi apa juga definasi-definisi yang saya bagi untuk petang ni.
Untuk petang ni basically adalah saya ambil daripada standard 22.301. Okey, jadi macam mana Mak Beda yang tengah masak, faham? Dah ada idea sedikit? Okay, so kalau ada bagus. Okey, jadi definisi ketahanan dan juga terselamat ni ataupun resilient ketahanan yang berdaya tahan ni adalah keupayaan untuk menyerap dan menyesuaikan diri dalam persekitaran yang berubah. Okey, so contohnya persekitaran yang berubah yang sekarang ni adalah COVID-19 lah. Persekitaran yang berubah ni akan ada satu terma baru iaitu norma baru, ataupun new norm. Jadi sama ada kita dapat menyesuaikan diri ataupun tidak. Kalau kita dapat menyesuaikan diri, kita dapat berniaga seperti biasa, maksud dia kita adalah resilient, bertahan. Dan security adalah keadaan bebas daripada bahaya, ancaman dan juga gangguan. Lagi satu, bila saya pergi ke syarikat, saya tanyalah, kamu ada crisis management tak? Kamu ada emergency management ataupun tak? Diorang kata ada. Jadi bila saya baca, yang diorang ada ni adalah emergency management, bukan crisis management. Dia ada beza. Dia ada beza. Di mana emergency management ni sebenarnya adalah berkaitan dengan tindakan terus yang perlu dibuat. Emergency ni dia satu yang tiba-tiba. Contohnya minta jauh. Contohnya kilang kita terbakar. Bukan kita, kilang lah, ada kilang terbakar lah. Jadi bila kilang terbakar, dia dikira sebagai emergency, kecemasan dan kita perlu membuat tindakan secara langsung. Itu adalah emergency. Dan biasanya yang ada company ISO 14000, ISO 45000 atau OSAS ni dia ada emergency preparedness and response. Yang ni biasanya company ada. Pasal apa? Yang ni requirement bomber. Emergency response ni ataupun emergency preparedness response ataupun ERP, emergency response plan ni biasanya ada pasal bomber punya requirement. Tapi yang krisis punya respon plan ni jarang ada. Yang ni dia tak buat pasal apa? Dia tak ada requirement. Terutamanya kalau SME. Tak wajib. Yang wajib hanya company yang berhad. Walaupun berhad ada pun tengok banyak juga yang terkesan juga dengan COVID-19 ni. Jadi COVID-19 ni kita adalah dikategorikan sebagai krisis, bukan kecemasan. Kerana krisis ni beza dia adalah kita memerlukan satu plan plan yang urgent, yang memerlukan attention yang segera untuk kita protect bisnes kita. Jadi itu ada sedikitlah perbezaan antara krisis dan juga emergency. Jadi apabila kita di dalam krisis, jadi dia punya flow dia akan jadi lain sikit daripada emergency. Pasal flow dia kita sempat macam nak lari. Kalau macam emergency ni, kalau kebakaran ni memang kena teruslah dia punya tindakan. Tapi kalau ni kita ada masa. Jadi bila kita ada masa, business continuity ni dapat membantu kita untuk, saya pergi kat sini dulu untuk tengok kita di dalam stage yang mana. Kita ambil contoh COVID-19. Dengan saya sendiri tak perasan yang dia akan menjadi satu krisis. Bulan 1 masa jadi kat China, saya ingat dia boleh stop dekat China sajalah pada waktu tu. Kemudian bulan Februari dia dah sampai ke Korea, Jepun, Itali, dan saya masih lagi business as usual. 3 bulan pergi Dubai. Sampai tak silap saya sampai 10 bulan saya di Dubai. Tapi masih lagi boleh terbang. Jadi saya masa tu macam rasa benda ni boleh dikawal. Dia tak jadi krisis. Kita kat Malaysia should be safe lah. Tapi tanda-tanda dia dah ada. Jadi bila saya balik daripada Dubai, masa tu Kuwait dah tutup, Saudi dah tutup. Kemudian ada beberapa negara lah dah start tutup
dia punya border dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa it going to be pandemic. Dia akan jadi satu krisis. Okey, jadi tanda-tanda ni macam sebelum ribut berlaku, ada dah dia punya buruk, peting. Jadi kalau tengokkan masa 10 hari bulan Mac tu saya dah rasa tak sedar hati lah. Okey, jadi bila tak sedar hati ni memang dari segi luaran kalau kita tengok itik ni, saya ada buat sikit animation itik ni. Kalau kita tengok dari luaran, kalau itik ni tengah berenang, dia tak ada pun nampak macam takut ke, macam cemas ke. Okey, tetapi kalau ikutkanlah saya pada waktu tu dah mula start. Kena fikirlah apa nak kena buat ni, katakan kalau stop dan sebagainya. Jadi kaki ni tengah berenang laju ni. Untuk nak menyelamatkan diri. Jadi contohnya topan tengah datang, itik ni tengah berenang, dia nak kena lari menyelamatkan diri. Okey, jadi biasanya langkah yang pertama adalah kita nak kena respon dengan cepat dan kita boleh lari menyelamatkan diri terlebih dahulu lah. Itu adalah langkah yang pertama. Okey, so bila langkah pertama selesai, kita akan pergi pada langkah kedua, buat business continuity dan akhir sekali kita akan reform dan transform. Jadi bila kita reform dan transform, okey, insya-Allah kita boleh boleh terbang balik lah. Macam itik ni, kalau dia selamat, dia boleh membesar balik dan boleh terbang. Okey, cuma dalam bisnes kita risaukan apabila berlaku krisis, okey, akan kita takutlah kita akan lemas pula macam topan ni tiba-tiba datang, dah berenang-berenang lagi, tak sempat lagi, lemas. Okey, jadi perniagaan kita di manakah sekarang? Adakah anda lemas ataupun tengah lemas, tengah terkapai-kapai lagi ni ataupun dah terbang ni ataupun masih lagi berlari-lari laju tapi dengan muka tenang kat atas. Okey. Jadi saya harapkan semua sama ada dalam kategori business continuity ataupun dalam kategori tengah buat reformasi dan juga transformasi. Okey, jadi kelebihan business continuity ni ialah kita dapat mempercepatkan proses semasa krisis ataupun semasa survival. Jadi masa krisis dan masa survival ni pendek. Kalau kita barulah, sekarang ni dah PKP 4 ni. PKP 4 baru nak fikir, aku ni dah nak buka balik aku punya office ni. Apa aku nak buat? Jadi masa 2 bulan PKP tadi, maksudnya kita tak ada buat apa-apa dan tak ada buat persediaan langsung. Kalau mesyuarat pun jangan semua mesyuarat biasa-biasa je, tak ada cerita tentang mesyuarat tentang kelangsungan. So apakah next, apakah yang perlu kita buat. Jadi untuk bab yang seterusnya ni saya akan kongsikan 3 langkah yang mudah untuk kita nak percepatkan proses krisis dan juga survival ni, supaya kita terus dapat pergi lompat kepada kelangsungan ataupun continuity. Jadi dah bersedia untuk beri langkah satu, langkah pertama. Langkah pertama ni selalunya saya akan kata dia adalah sebagai button. Dia switch yang kita perlu on kan. Apabila kita rasa-rasa macam ada krisis, ada sampai bisnes nak kena stop ataupun tak. Jadi kalau kita dapat switch on kita punya switch ni awal, contohnya saya balik Dubai, saya dah rasa macam tak senang lah, tapi saya tak switch on lagi. Macam saya kata tadi, saya switch on bila Yang Berhormat Perdana Menteri kita announce yang press conference yang kedua yang sambung. Dia jadi kelang kabut lagi bila Singapura tambah lagi. Singapura start pula sebulan. Yang tu di mana keadaan dah nampak agak teruk lah. Jadi saya buka saya punya switch ni pun pada 25 Mac tak silap saya lah. Masa ada tindak balas saya. 25 Mac barulah saya bertindak balas. Jadi sebaiknya masa bulan Februari itu dah bertindak balas. Bulan Februari ataupun awal Mac.
Okey, tapi tak apalah kadang-kadang dalam bisnes ni kita ada sikit confident tu, dia over confident. Masa tu saya rasa memang confident betul, kita tak terjejas. Tapi silap perkiraan. Okey, jadi sebab tu saya punya webinar apa semua ni dia keluar pun lambat sikit lah. Dah bulan 5 ni baru keluar. Patutnya awal-awal tadi tu hujung bulan 3 dah keluar webinar ni. Okey. Jadi untuk tindak balas pertama, tindak balas pertama ialah kita perlu ada tiga petang-petang ni dah tersasul. Okey, 3 tindakan. So 3 tindakan yang kita perlu buatkan ialah tindakan yang pertama, kita perlu taksir risiko. Okey. Jadi bila kita switch on aja button pertama, first kali kalau kamu kalau tuan-tuan ni perempuan adalah business owner, okey, so kena buat tindakan yang pertama iaitu menaksir risiko. Okey, dalam taksir risiko ni kita tak ada masa yang panjang nak buat orang kata BIA, Business Impact Analysis, kita nak buat IRAC ke, nak buat panjang-panjang punya risk analysis lah. Pasal ni krisis ni. Krisis bila nak datang kita dah dengar peti. Jadi nak dengar peti takkan kita nak buat bengkel pula, nak buat workshop untuk nak buat risk assessment. Jadi kita ada satu, saya ada kongsikan lah, saya kongsikan teknik yang cepat. Dalam masa 5 minit, dalam masa 10 minit kita dah boleh taksir risiko. Okey, jadi bila krisis datang, ura-ura tu dah sampai, dia dah dengar-dengar lah akan berlaku, okey, akan berlaku krisis. Malaysia belum sampai lagi, tetapi dah ada masa tu dah ada kluster Seri Petaling. Okey, jadi bila ada kluster Seri Petaling, kita tengok Itali dah tutup pula lepas tu pada awal-awal bulan 3 itu Itali dah tutup dah negara dia. Okey, jadi Mak Bedah ni tadi katakanlah dia ni peniaga. Saya tak boleh tiru Mak Cikian tiru kita punya PM. Okay, kita pakai Mak Bedah lah contoh hari ni. Okay, Mak Bedah dengan Pak Hasan. Okay, dia ni ada bisnes. Okay, dia meniaga jual langsir contohnya, sell curtain. Okay, jadi bila dia menjual langsir, first kali dia nak tengok dululah bisnes ni terkesan ke tak terkesan. Okay, nak tengok bisnes terkesan tak terkesan. Okay, apa yang simple dia perlu buat ialah, okay, kalau berlaku krisis, semasa krisis, terkesan ataupun tak. Jual langsir, terkesan. Tapi kalau jual makanan, mungkin tak terkesan. Okay, jadi kalau jual langsir, dia boleh kata, okay, dia adalah kategori, okay, dia adalah kategori C lah dekat sini. Kategori C. Okay, so ada nampak dia saya buat highlight bulat tu? Ada? Okay. Baru try ni pakai ni. Okay, kemudian katakan selepas krisis, contohnya pasca COVID-19, lepas PKP, sekarang PKP yang keempat, lepas PKP 4, 12 bulan ni kita akan bersambung dengan PKPB. Okay, PKB ni sebulan. Semasa PKPB ni jual langsir rasa ada orang nak beli ke? Mungkin adalah beberapa orang yang kaya sikit ada duit dia dah terlebih-lebih sangat. Okay, mungkin dia beli. Jadi kalau ikutkan secara keseluruhan jual langsir ni, jangka masa panjang pun akan terkesan juga. Jadi dia produk yang pertama ni dia terkesan lah, dia kategori CD. Nanti saya akan cerita apakah CD. Okey, tapi kalau dia punya perniagaan adalah kafe. Okey. Tapi contoh dia ni bisnes kafe. Okey, jadi kalau dia kaji-kaji balik bisnes kafe, bila dengar announcement Foodpanda dengan GrabFood boleh buat perantaran. Dan dia pun boleh buat perantaran makanan. Jadi semasa PKP ataupun semasa COVID ni dia adalah berisiko rendah lah. Okay, kemudian dia buat kajian balik barang makanan dia ni barang-barang makanan orang kaya-kaya. Kaya lah, memang mahal sikit. Okay, jadi kalau barang-barang mahal kafe orang dah tak boleh dine in, jadi mungkin dari segi jangka masa panjang perniagaan dia mungkin akan ada kemerosotan.
So bila ada kemerosotan, dia adalah kategori B dan D. Okay. Tapi kalau dia ni jual ubat, okay, contohnya dia ni, company ni kilang ni supply medical product, supply essential food, okay, di mana memang hospital sangat-sangat perlukan barang dia, jadi basically dia ni kategori AB lah, ataupun DA ni. Dia minimum risk semasa dan juga pasca. Okay, jadi first kali kalau ikutkan kita ada perniagaan, kita tengok produk kita apa. Macam saya, semua produk family saya semua terkesan. Produk family saya adalah audit ISO. Memang kategori CD lah. Memang tak boleh pergi audit. Ada ke kilang nak buka audit? Tak ada. Okay, cuma saya ada keluar itu buat penilaian alat untuk pembasmian kuman ni. Okay, nak buat sikit itu pun kerja percuma lah. Pergi tolong-tolong pun masa tu dah beku kat rumah kan, jadi keluar lah. Keluar pergi buat dengan UTM, dia ada buat booth untuk spray nyah cemar tu kan. Okay, jadi saya ada jugalah keluar, tapi dari segi income memang tak ada lah. Dari segi penilaian audit tak ada, training tak ada, consultation. Okay, semua produk saya kategori C dan D. Okay, jadi bila kategori C dan D ni, dia sebenarnya adalah kategori yang kategori yang paling bawah sekali lah, di mana kita perlukan immediate action lah, kita perlukan immediate action, di mana pada saya lah, dia kategori C dan D ni adalah transformasi untuk nak selamat. Okay. Selalunya bila berlaku krisis ni, saya yang betul-betul niaga full time start 2006. Sebelum-sebelum ni ada juga buat sikit part time daripada dululah, daripada kecil dulu pun memang suka berniaga. Okay, jadi selalunya apa yang saya nampak macam tahun 2009 ada sikitlah penurunan dalam perniagaan saya. Okay, saya consider juga sebagai krisis juga pasal 3 bulan income tak masuk. 2009 dulu pernah berlaku. Dan selalunya saya ambil iktibar daripada apa-apa juga krisis ni. Okay, untuk kita nak muhasabah diri lah. Untuk kita nak tengok balik. Kita ni dalam niaga apa yang kita kurang sebenarnya. Dan apa yang kesilapan-kesilapan yang kita buat yang menyebabkan kita punya perniagaan itu terjejas. Okey, jadi apa juga krisis, selalunya saya akan kata, okay, whatever crisis, okay, there will be a opportunity. Akan ada peluang. Peluang untuk nak tambah baik diri, peluang untuk nak tambah baik perniagaan. Mungkin perniagaan kita ni banyak buat yang tak betul, banyak buat silap. Okay, pasal krisis kita tutup, mungkin menjadikan kita lebih baik. Kan? Kalau kita dalam perniagaan ni kita banyak pasal terlalu sibuk kalau saya ni, saya selalu katalah saya ni kulu kile, terbang sana terbang sini. Tapi kalau kita BPM dia bagi ke sana, ke sini, memang tu kerja saya. Kejap kan Sabah, kejap kan Dubai, kan kejap pergi Korea. Jadi memang kerja dia berjalan nanti. Jadi mungkin dekat situ ada yang mungkin ibadah ke, buat solat terlambat, tertinggal dan sebagainya lah. Jadi mungkin dekat situ ada juga peluang untuk kita nak tambah baik. Itu selalu saya akan ambil positif ke arah situ dululah. Tapi dalam masa sama, dalam perniagaan pun, kalau katakan saya kategori CD ni, transformasi untuk terselamat. Dulu kita mungkin dah terlalu selesa. Kita dah comfort zone. Kalau dengan cerita ni, dia dah macam ular sawa lah. Dia dah macam saya ni, insyaAllah saya perniagaan ni tak cari pun orang akan cari kita. Dah macam ular sawa dan sangka. Dapat ayam makan, kenyang, sedawa, relax, sekejap. Jadi bila berlaku krisis ni, bergetar juga sikit lah. Comfort zone tu bergetar, jadi memerlukan kita membuat satu tindakan transformasi. Jadi semua produk saya terpaksa jalankan transformasi. Walaupun sebelum ni saya dah cuba, dia tak berapa berjaya untuk transform, tapi kali ini dia mempercepatkan transformasi tersebut. Okay, jadi transformasi kita boleh buat ikut kategori kita lah.
Ada pula orang kata dia kategori AB. Contohnya kategori AB ni dia tak terkesan langsung. Bisnes dia buat medical product dan sebagainya. Okey, dan bisnes dia akan alhamdulillah lah, mungkin akan jadi lebih baik dan dia akan ada lebih banyak cash. Pada saya itu juga peluang. Pasal pada waktu ni bisnes naik, meningkat. Okey, kemudian kita punya aliran tunai bertambah baik. Kita boleh membuat pelaburan ataupun kita boleh buat penambahbaikan ke kilang kita ke kita punya operasi dan sebagainya. Pasal kita punya syarikat tak terjejas dan ada beberapa syarikat lain terjejas, kita boleh buat satu transformasi untuk memaksimumkan. Okey, tapi kalau kita kategori CA ni, saya buat warna oranye atau kuning ni lebih kurang ni, kita kena bersedialah. Memang kena buat transformasi juga. Iaitu kalau kategori B ni dalam masa terdekat dia tak terjejas. Contohnya kafe tadi, dia kata okey, dia still boleh buat food panda. Kemudian bulan puasa, still boleh buat delivery. Okey, tapi long run, macam kafe ni dah kena makan seorang-seorang, saya dengar cerita lah. Dia punya SOP dia nak kena duduk seorang-seorang, minum teh tarik seorang-seorang. Okey, jadi kemungkinan besar akan berlaku penurunan lah di dalam permintaan. Okey, jadi kita perlu juga bersedia. Okey, dan kalau ada peluang transformasi yang lain, kita sambut, kita cepat-cepat ambil untuk kita nak kelangsungan perniagaan kita. Okey, kalau yang ini pula dalam masa dekat memang terjejas lah, masa PKP stop. Pasal 4 minggu atau 8 minggu katakan sekarang ni 8 minggu tak boleh beroperasi, kemudian nak mula balik, dah boleh start dah ni. Okay, demand customer still ada nak beli lagi, jadi kita ada transformasi untuk melonjakkan semula. Okay, jadi itu adalah langkah yang pertama yang kita perlu buat. Okay, so apabila ada tanda-tanda krisis, eloknya sebelum krisis berlaku lah. Ada tanda-tanda krisis saja kita dah buat risk assessment, kajian kita. Kita sebagai business owner kena buat. Okey, dan katakan kalau memang kita terjejas, tindakan yang kedua adalah okey, yang ni dia punya analisa lah. Yang ni jenis analisa dia. Kita boleh senaraikan, katakan dia ada banyak perniagaan. Dia boleh buat senarai lah yang mana terjejas, yang mana tak terjejas. So, mana yang tak terjejas tu dia kena maksimumkan lah. Jadi pekerja-pekerja mungkin boleh transfer kepada yang tak terjejas lah. Okey, jadi saya teruskan dengan tindakan yang kedua. Okey, untuk tindakan yang kedua, kalau syarikat kita besar, kita ada pasukan, kita ada bahagian perakonan, kita ada bahagian pentadbiran, kita ada bahagian production. Okey, jadi tindakan yang kedua, kita perlu activate kita punya pasukan, respon team. Okey, dalam respon team mengikut standard ISO 22301, okey, kita kena mengaktifkan respon lah. Yang maksudnya yang kita buat sekarang ni, langkah satu ni kena aktifkan kita punya respon. Kemudian kita kena dalam step yang kedua nanti kita akan menetapkan kita punya priority apa nak dibuat. Okey, dan yang ketiga kita buat jalan penyelesaian lah. So ni ada 3 button. Okey, yang saya summary-kan lah daripada standard ni, walaupun dia ada tulis banyak ni. Okey, yang nak pakai ni sebenarnya 3 ni lah. Maksud dia kita punya tindakan pasukan kita adalah aktifkan. So bila aktifkan, apa nak kena buat ni? Nanti kejap lagi lah, langkah 2 nak kena buat dan langkah 3 nak kena buat. Okey, kalau kita company seorang-seorang, kita seorang-seorang lah buat semua ni. Aktifkan respon, tetapkan kita punya priority, kita aktifkan penyelesaian, seorang-seorang lah kena buat. Okay, jadi itu adalah tindakan yang kedua dalam langkah yang pertama. Langkah pertama tadi respon, iaitu kalau kita tengok kat bawah ni adalah kita akan buat penilaian taksiran risiko, kemudian kita akan aktifkan pasukan. Okey, dan bila aktifkan pasukan dalam masa yang sama kita kena pergi pada tindakan yang ketiga lah. Ini dalam apa-apa bisnes. Okey, tindakan ketiga kita adalah kita kena tengok kita punya cash flow. Berapa lama boleh tahan.
Jadi ada saya kata survey daripada kerajaan, ada buat survey hari itu. Okey, ada syarikat yang boleh tahan 6 bulan, ada syarikat yang boleh tahan 3 bulan, ada syarikat yang sebulan pun tak tahan. Okey. Pasal apa? Walaupun kita berpotensi lah pada masa depan okey, tapi tunai tak cukup. Jadi tunai tak cukup, memang nak tak nak kita terpaksa berenang untuk menyelamatkan diri, tutuplah kita punya syarikat tu. Itu memang last resort lah. Tetapi kita agak bernasib baik. Nasib baik ni pasal apa? Dalam announcement yang kedua, ada cerita tentang moratorium. Tak payah bayar kereta, tak payah bayar rumah 6 bulan. Okay. Jadi untuk cash yang biasanya lah mengikut kajian pun 30 ke 40% duit dia akan dibayar kepada loan loan yang berkaitan dengan aset yang mudah alih dan aset yang tidak mudah alih, contohnya tanah, rumah dan sebagainya. Jadi bank moratorium sekurang-kurangnya dapat membantu. Okey, jadi kita kena check lah. Duit tak cukup, duit tinggal sebulan ni. Tengok ada moratorium, okey boleh tambah lagi 2 bulan. Kemudian ada pula subsidi upah. Ambil, jangan tak ambil. Cepat-cepat ambil. Cuma itulah kajian tadi daripada Persatuan Peniaga Kecil dari Peniaga Kecil dia mengatakan ramai yang tak nak ambil. Okey, kerana takut kalau ambil subsidi upah ni adalah lebih kurang 1,200 lah untuk setiap pekerja dan dia mesti meneruskan bekerja itu selama 6 bulan. Okey, jadi mereka tak confident pasal tadi mungkin dah buat risk assessment. Dia dah buat kajian, dia punya bisnes adalah katakan kontraktor, kontraktor pembinaan. Jadi dia ada beberapa pekerja sekarang ni. Bila dia buat risk assessment yang tindakan pertama ni tadi, dia tengok masa depan pun projek nak masuk pun rasa susah. Kemudian dia ada beberapa engineer, ada QS. Jadi kalau dia ambil subsidi setakat 1,200 dan QS engineer ni gajinya 3,000, 4,000 kan. Jadi ramai daripada kajian yang dibuat ramai yang tak nak ambil. Dia kata dia orang rela lagi buang pekerja lah. Tapi kalau dia ada BCP, insyaAllah lah. Dia tahu lepas ni projek apa nak kena ambil dan ada transformasi dan langkah yang kedua nanti yang saya akan kongsikan. Sebenarnya ada lagi peluang pasal kalau kita buang saja pekerja, maksud dia peluang transformasi tu akan hilang lah. Business tutup, kita tak boleh transform lah and not much we can do. Okay, jadi untuk cash flow, yes, it's important in any business. Walaupun saya background engineering, okay, tapi bila saya run business, yang ni adalah antara yang utama sekali dalam perniagaan. Okay, iaitu masa mula-mula saya set perniagaan, saya set 3 bulan saving untuk cover kalau saya tak ada income. Okay, so lepas tu lepas 5 tahun saya naikkan kepada 6 bulan. Okay, dan selepas 5 tahun lagi, maksud dia saya dah berniaga ni dah hampir 15 tahun, okay, saya dah naikkan kepada setahun lah. Jadi dari segi cash flow insyaAllah boleh survive. Cuma yang kita risau bab cash ni adalah dia macam anak-anak. Kita biarkan dia akan makan. Anak-anak ini akan makan kita punya cash ni. Lama-lama dia akan habis juga. Okay, jadi walaupun kita ada ketahanan dari segi cash flow, kita ada simpanan, kita masih boleh bagi gaji pekerja dan sebagainya, kita masih lagi memerlukan transformasi. Okay, jadi dalam transformasi ni nanti saya akan bincangkan dalam langkah yang kedua ataupun step yang kedua untuk berkaitan dengan transformasi. Okay, jadi untuk step yang kedua ni saya nak buka lah kepada break room. Kalau ada yang nak tanya soalan, so boleh bertanya soalan sekejap dalam 2 minit. Nak absorb dulu atau ambil nota balik. Okey, mungkin kalau ada soalan daripada peserta untuk bertanya kepada
speaker kita pada hari ini boleh drop soalan tuan-tuan dan puan-puan ke ruangan soalan, dan insyaAllah speaker akan menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Mungkin satu soalan daripada saya lah kot. Kalau kita tengok di permulaan macam yang Dr. Adli cakap tadi, kalau kita tengok di awal bila pelaksanaan PKP dilaksanakan oleh kerajaan, seolah-olah seperti berlakunya kejutan budaya lah kepada semua lah, bukan sahaja pemain industri, malah orang persendirian juga berlakunya kejutan budaya lah. Okay, macam yang Dr. cakap tadi adalah kan. So ada juga yang menyatakan bahawa kejutan budaya itu adalah satu yang normal lah apabila berlakunya sesuatu krisis, okay, ataupun permasalahan. So macam mana kalau pendapat doktor untuk kita tidak mengalami kejutan budaya itu? Yeah, of course yang macam yang doktor cakap tadi, kita perlu ada pelan tindakan tadi itulah. Okay, bagi yang company yang tak ada awareness berkenaan dengan pelan tindakan yang sepatutnya dibuatkan. Okay, mungkin doktor boleh bagi pendapat lah kot. Okay. Saya sendiri personally lah, walaupun kita dah ada plan, tapi plan kita untuk PKP ni memang tak ada. Kita ada macam plan jika berlaku kemalangan, jika berlaku kebakaran, jika tiba-tiba ekonomi merudum, business down, ataupun ada kena cyber attack, ataupun yang lainnya, contohnya orang blackmail kita ke, masuk ke Facebook kita buat benda bukan-bukan ke apa, yang tu kita prepare, memang ada. Okey, jadi yang membezakan dia bila ada PKP ni dengan orang yang bersedia dengan orang tak bersedia, walaupun kita bersedia dengan benda lain, okey, kita dengan mudah dapat adopt daripada yang langsung tak bersedia. Jadi contohnya lah, dia buat perniagaan, tapi katakan dia tak bersedia, katakan ada orang dengki dia melalui Facebook ke apa, dia tak bersedia, tak ada benda-benda yang dia dah plan, apa nak kena buat, nanti dia akan terkejut, kita worried, akan ada anxiety disorder lah akan datang kat situ. Mungkin kalau yang ada sakit jantung ke apa, takut datang sakit jantung dia. Jadi persediaan yang perlu ada ni memang apa juga perniagaan kena ada sedikit persediaan untuk krisis. Untuk krisis. Jadi bila ada krisis berlaku, walaupun dari segi langkah 2, langkah 3 kita ni tak berapa jelas, tapi kita dah okey lah. Dari segi mentally it's already prepared, okay, and then we know how to move on. Jadi untuk nak mengelakkan kejutan budaya ni memang nak kena ada sedikit kata persiapan, persiapan jika berlaku krisis. Dan yang ni pun selalunya kalau ada yang berislam, yang tengok baca Quran, cerita pasal Nabi Yusuf, ada dalam apa-apa pun akan ada krisis. Contohnya yang berlaku pada waktu tu adalah kemarau panjang, makanan tak ada. Jadi kena ada persediaan, kena ada persimpanan dan sebagainya. Jadi bila berlaku kita kata akan ada terkejut dia sekejap lah, tak lama. Itu yang saya punya pendapat lah. Mesti sekurang-kurangnya ada persediaan. Ya, Encik Faizal. Mungkin ada satu lagi soalan pada kita. Untuk mengurus pekerja dan mereka yang masih ada untuk meneruskan operasi. Maybe pekerja akan diberi tanggungjawab yang multitask yang sebelum ini terdapat pembahagian yang spesifik dalam tugasan. Okey. Jadi sebenarnya kalau ikutkan basically persediaan awal kalau saya nak cerita, kalau bersedia lah okey, company saya dah start buat working at home and multitask ni daripada tahun 2016. Okey, jadi bila berlaku PKP ni kita memang tak terkejut langsung lah, maksudnya business as usual. Okey, jadi untuk company yang
tak pernah memang kata spesifik, especially like Japanese company kan, dia kebanyakannya dia memang tugasan dia memang itu je lah, dan dia perlu pergi ke tempat kerja. Jadi perlu ada transformasi, okay? Dan transformasi ni insyaAllah ada dalam part transformasi yang saya akan cadangkan, iaitu lean transformation, okay? Di mana multitasking, ini adalah part of the lean transformation yang organisasi perlu buat adaptasi dan perlu praktis lah, pasal BCP ni dia sebenarnya kalau ikut standard tadi, kita buat dan kita cuba implement, laksanakan. Dan kita kena buat persediaan, kena audit, kena buat exercise, okay, supaya bila berlaku krisis, insyaAllah boleh activate terus lah. Okay, tapi kalau di atas kertas saja, dia perlukan praktis, dan bab multitask ni dan juga remote ni, nanti akan ada satu proses yang dekat dalam step ketiga, saya akan cakap staff redeployment, okay, mungkin perubahan. Dan saya ada juga lah berbincang-bincang juga dengan pekerja-pekerja industri. Itu dia pekerja yang essential. Jadi bila pekerja essential ni ada yang macam tak berpuas hati lah, disebabkan yang macam office ni tak datang kerja dapat gaji juga. Dia yang datang kilang dapat gaji yang sama juga. Jadi dia nak fight for allowance. Dia nak kata saya datang kerja dapat allowance tinggi lagi sikit. Okay, dan dia kata kerja kat kilang tak ramai orang kan, jadi banyak kerja-kerja macam housekeeping dia kena buat macam lebih lah kerja kan, jadi ramai yang tak berpuas hati. Okay, jadi saya advise lah manager tu macam mana nak solve this. Saya kata bukan nak ubut dia orang lah, kita cakap okay, the economy going to be bad, recession, okay, bukan potential lah, memang akan berlaku because recession is about dua penggal lah, kita akan ada isu penurunan daripada GDP, iaitu dah memang confirm lah recession. Okay, even more than that, dia akan ada mungkin akan berlaku depression, economic depression. Jadi business will be down. Okay, for those who are not want to cooperate, okay, so let's say lah syarikat terkesan, kamu saya bagi tahu kat dia lah, saya bagi tahu dekat manager, bagi tahu kat pekerja, kalau you tak nak cooperate, so you boleh buat kerja macam biasa, tak datang, tapi nama you on the top of the list lah. So jika ada penurunan business down ke, okay, awak mungkin akan jadi orang pertama lah yang tak setuju dengan kita orang ni, tak setuju nak buat redeployment, tambah kerja dan sebagainya, you will be on the top of the list lah. Jadi siapa yang nak ikut, okay, so we will try to our best to protect dia orang. Jadi lalas kebanyakannya bila diberi nasihat macam itu, bila kita beritahu keadaan ekonomi yang mungkin tidak akan stabil selepas ni, jadi ramai yang cooperate actually. Okay, yang tu untuk sektor swasta lah, sektor government ni dia payah sikit lah. Dia pasal dia dah gaji dia memang tetap ni. Okay, tapi tak tahulah kalau government ni ada peti sejuk ke apa. Saya tak pernah kerja government, jadi tak tahu sangat lah untuk government. Tapi pada saya is how to motivate, you're going to say the situation going to be bad. Okay, that's the only way. Okay. Alright. Nak teruskan ke ada mungkin ada satu soalan lagi, Doktor. Menarik soalan ni daripada Puan Sharifah. Apa perbezaan antara risk management dan crisis management? Perbezaan antara risk management dan crisis management. Okay, terima kasih Puan Sharifah. Dia cerita dia adalah subset lah. Risk management adalah yang paling besar lah. Risk management kalau kita ambil under Security Commission punya requirement, yang wajib adalah risk management. Okay, so risk management ni pula kalau ISO dia ada satu technical committee yang lain berbanding dengan technical committee yang crisis. Crisis ni under security and resilient. Okay, jadi yang besar, subset yang besar adalah risk management. Okay, jadi subset yang kecil dalam risk management ni ada crisis management. Dan dalam crisis management ni akan ada BCP di dalam crisis management tersebut, business continuity. Okay, jadi ada company dia ada risk management,
tetapi dalam risk management dia tak detail up the crisis, tak detail up the disruption. Pasal risk management ni dia termasuk juga isu-isu keselamatan pekerjaan, isu alam sekitar. Jadi risk ni besar, ada macam-macam konteks. Jadi kalau kita baca standard apa-apa standard yang berkaitan dengan risk, dia akan bermula dengan konteks terlebih dahulu. Context of organisation. Jadi contohnya kita punya risk management, konteks dia apa? Security and resilience. So security and resilience dia akan berkaitan dengan business continuity. Kalau konteks kita adalah berkaitan keselamatan pekerja, jadi dia punya standard yang kita akan pakai ISO 45000 contohnya. Jadi dia mengikut konteks. Jadi risk besar, krisis adalah subset. Okey. Okey, Doktor, mungkin kita boleh teruskanlah. Nak apa seterusnya? Alright. Untuk langkah yang kedua, langkah yang kedua. Jadi saya kena continue sharing. Memang dari skrin saya, skrin saya memang ada ni kan? Okey. Okey, So langkah boleh yang kedua, skrin ada, skrin saya ada ataupun tak nampak? Okey, clear. Teruskan, Doktor. Clear. Alright, pasal saya nampak audience view saya ni macam slide lain. Okay, tapi tak apa. Kita akan masuk kepada langkah kedua atau button yang kedua. Jadi kita dah tengok lah, kita dah tengok kita ni kategori apa? Kategori AB ke kategori CD? Jadi kalau kita ni kategori C dan D, transformasi ni adalah wajib lah, dia dah bukan sunat dah. Okey, kalau contohnya kalau A, B ni sunat lah, dia nak buat tak buat pun tak apa kan. Kalau C dengan B ni pun dah kategori sunat muakkad. Memang kena buat juga. Itu contoh dia lah. Jadi kalau kita kategori C dan D ni, basically kita ada apa yang dipanggil sebagai saya ni daripada pengalaman saya lah, dari segi pengalaman saya ada 4 jenis transformasi yang kita boleh gunakan lah. Jadi contoh transformasi yang pertama adalah lean transformation. Lean transformation adalah salah satu untuk nak mengurangkan kita punya overhead, kita punya masalah aliran tunai, jadi biasanya T1 lah kita akan buat, transformasi 1. Ini adalah option, maksud dia kita boleh ambil T1, T2, T3, T4. Nak buat 4 terus pun boleh. Tapi biasanya saya akan recommend jangan buat 4 lah, kita nak fokus. Okey, biasanya company yang saya bila ramai yang bertanya, saya akan kata banyak ambil T2 atau T3 ni. Okey, transformasi 2 adalah penyampaian dan pemasaran digital. Okey. Dan transformasi 3 package semula produk. Transformasi 4 adalah kita buat produk ataupun servis baru. Okey, tadi ada kan tadilah saya ada buat beberapa webinar sebelum ni, ada beberapa soalan. Dia kata dia syarikat dia, bukan syarikat lah, dia bekerja sendiri. Tapi dia ni beli emas, perak, kadang-kadang ada main forex dan sebagainya. Jadi dia nak kategori apa? Okey, jadi kategori saya kata nak tahu kategori, tak tahu kategori, first kali tengok kamu punya langkah pertama, tindakan pertama kita adalah risk. Kita punya pentaksiran risiko, risk assessment kita. Kalau kamu buat forex, kamu buat katakan jual beli emas dan sebagainya, itu tidak terkesan. Okey, kategori A dan B contohnya, dia dah kategori A, B. Jadi try to maksimumkan lah. Dia dah biasa main saham macam saya, memang saya bukan orang yang main saham lah, jadi saya tak tahu saya punya risiko macam mana. Bisnes saya sendiri, saya tahulah bisnes saya adalah kategori CD. So kalau bisnes dia adalah kategori A, B, maksud dia tak terkesan, so dia try to maximize lah. Contohnya macam saham Asia sekarang tinggal 70 sen. Okay, so terpulang lah kalau dia rasa dengan aset yang ada, saham tu takkan jatuh lagi, bolehlah beli. Itu maksudnya dia gunakan transformasi untuk memaksimumkan. Okey, tapi kalau di kategori CD, saya akan recommend, lebih baik berhati-hati, jaga cash kita, try to survive first.
Okey, itu contoh. Jadi saya akan kongsikan 4 teknik ni. Dengan yang pertamanya adalah transformasi pentadbiran dan pengeluaran Lean digital. Saya tambah digital ni pasal saya nak tambah IR 4.0 dekat bawah ni. Okay, so transformasi Lean digital ataupun transformasi industri revolusi 4.0. Okay, so macam mana dalam keadaan COVID ataupun semasa atau pasca COVID ni, transformasi ni jadi perlu. Maksudnya kena buat. Okay, dia kena buat pertamanya adalah potential recession akan berlaku, permintaan akan berkurangan. Jadi kalau kita ada banyak pembaziran, kita akan kurang keuntungan lah, ataupun potensi untuk kita survive tu akan jadi lebih sedikit. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni, kenal pasti apakah aktiviti yang perlu ataupun essential. Kalau dalam Lean kita akan panggil dia value added activity. Pasal dalam bisnes ni ada juga kadang-kadang saya pergi audit company ni, purchasing dia sampai 6-10 orang. Jaga purchasing ni 6-10 orang beli barang. Dia kata 2 orang beli barang-barang komoditi besi, yang ni jaga indirect, yang ni jaga barang elektronik. Saya fikir 6 hingga 10 orang nak jaga ni adalah support service. Okay, pasal yang dapatkan duit daripada company itu adalah penghilangan dia jual pengeluaran. Okay, tapi dia spend too much on that supporting activity. Jadi kalau dalam tambah-tambah dalam krisis ataupun business continuity ni mungkin boleh dikaji semula lah. Dikaji semula sama ada aktiviti itu adalah aktiviti yang perlu, dan jika perlu kita cuba identify macam mana kita nak kurangkan. Dan tools yang ada yang paling baik sekarang ni adalah try to embark on Lean. Kalau ada masa, boleh go to Lean. MPC pun ada banyak buat program-program Lean. Dah 10 tahun, lebih 10 tahun lah. Pasal saya ingat saya launch Lean dengan MPC dulu masa zaman Datuk Fadil dulu, tahun 2009-2010. Okay, jadi MPC pun dah memang quite strong with the Lean. Okay, jadi pada saya, this is the time lah for those in the factory. Saya pun ada buat survey, kebanyakan company yang kilang dia akan pergi kepada transformasi 1 ataupun transformasi 3. Okey, dan transformasi 1 ni dalam masa sama saya masukkan juga remote administration. Okey, remote administration ni kalau kita dah bersedia, iaitu kita dah actually working from home dah boleh working from home daripada awal lagi. Kadang-kadang bila saya buat project Lean untuk company, saya kata siapa yang sebenarnya perlu dekat shop floor? Yang betul-betul perlu. Dia kata operator. Yang kedua technician. Pasal technician kalau ada problem rosak, technician yang akan buat. Okey, supervisor perlu tak? Dia kata supervisor tak ada kat shop floor pun tak apa. Pasal apa, dia boleh call nanti technician akan ikut cakap supervisor. Manager perlu tak? Manager pun tak perlu dekat shop floor. Okey, tapi kadang-kadang kita kena pergi shop floor pasal troubleshooting, ada masalah. Bila ada masalah ni nak kena pergi shop floor. Jangan cakap lah. Okey, jadi kalau macam tu, troubleshooting ni selalu nak tengok kat mana? Nak tengok kat mesin, nak tengok dekat dia punya setting mesin contohnya. So ada monitor lah setting mesin tu. Biasanya bahagian supervisor yang ada kemahiran teknikal ni akan tengok dekat skrin tu lah. So ini salah, ini tolong betulkan, ini adjust sikit. Itu biasanya supervisor ataupun yang technical punya support team. Okay, jadi apa yang kita boleh buat, technical support team ni kita boleh remotekan dia. Remotekan dia bermaksud dekat sini kita letaklah CCTV ke kamera ke. Dari dulu kalau ada projek Lean, saya ada company tu saya belikan IP CCTV. Lazada dalam 100 saja. Sekarang letak ni set, okay, jadi kita boleh tengok dia punya setting mesin betul ke tak betul. Jadi kalau ada andon, lampu andon, kalau yang tahu tentang Lean ni, lampu andon ni dekat mesin dia ada lampu hijau, kuning, merah. Jadi saya kata kalau nak buat wire, nak tarik, nak telefon, nak panggil programmer buat mahal. Saya kata tak apalah, ambil IP CCTV, letak dekat dengan lampu andon tu dengan dia punya screen. Okay, jadi manager, supervisor dia ada handphone. Okay, so dia just monitor dekat handphone dia. Kalau lampu merah,
Dia pergi call lah dia punya operator ke apa. Kalau lampu hijau berjalan semua macam biasa, undon dia semua okey. So basically everything is okay. Jadi dengan keadaan new norm ni, new normal ni basically pekerja nak pergi kerja pun susah, dah asyik nak kena dahi ni rasa satu hari sampai 7-8 kali kena 7-8 kali kena tembak. Pasal nak check temperature, Kang pergi melawat kilang ni, Kang nak buat decoration, nak kena isi borang. Jadi kalau kita dapat kurangkan aktiviti mereka di site dan boleh dijalankan di off-site dengan menggunakan remote administration dan industri revolusi 4.0, Internet of Things dan juga clouds. Jadi itu adalah salah satu transformasi yang saya sangat cadangkan lah untuk industri pergi. It should go to this first transformation. And MPC have a lot of support lah on this area. And then we move to the second. Second adalah berkaitan dengan transformasi penyampaian dan pemasaran digital. Untuk bisnes saya ambil transformasi dua ni. Iaitu saya online-kan saya punya delivery lah. Contohnya ni salah satu platform lah. MPC dia pakai go to webinar, macam saya pakai Zoom. Jadi most of my business, in most out, saya punya consultation semua move up to Zoom lah. Dan ada juga company, tapi saya open guna company. Company kalau dia kata dia nak pakai Microsoft Team, so you host, I will do the consultation using Team. Kalau dia kata nak pakai Google Meet, it's okay, Google Meet atau Hangout dan sebagainya, so you host, dan saya akan buat consultation saya. Jadi saya punya delivery, penyampaian saya dah tak face to face lah. Sebenarnya saya dah cuba buat benda ni lama. 2013 saya dah bayar programmer dah nak buat online learning. Belah ribu juga lebih lah buat programmer. So saya try to launch. Kemudian HRDF pun tak ada bagi kebenaran untuk nak gunakan online pada waktu itulah. Jadi masa bila berlaku ni barulah cerita HRDF boleh apply untuk online learning dan sebagainya. Jadi saya go to the online learning, sama ada live, ini contoh live ataupun secara dalam talian lah. Jadi cara ada macam-macam. Ada juga macam company ni, dia punya simple case study dia, dia ni meniaga ada food truck. Dia ada food truck dalam 2-3 food truck dia. Jadi bila berlaku PKP ni, kita ikutlah daripada langkah pertama tadi, tengok risiko dia, dia tak boleh meniaga. Kalau dia boleh pun dia meniaga daripada rumah, tetapi mungkin akan dipersoalankan lah. Dipersoalkan, kerana tak mengikut undang-undang lah. Jadi apa yang dia buat cepat-cepat ialah dia fikir masa tu announcement Grab dengan Foodpanda boleh beroperasi. Tapi oleh kerana dia ni adalah kategori food truck, jadi dia tak boleh daftar dengan Foodpanda. Jadi dia pun cari tempat di mana tempat tu memang Foodpanda ada servis. Jadi dia cuma tumpang dan dia bayarlah dekat owner restoran tu, dan dia masukkan menu-menu dia untuk kelangsungan dia. Jadi masa PKP 1 dia kata memang dia terjejas teruk, tapi PKP 2, PKP 3 dia dah berjalan seperti biasa. Dan alhamdulillah mungkin PKP 4-5 ni dia dah boleh berniaga seperti biasa lah. Dia boleh buat perantaran sendiri, tetapi dia gunakan beberapa online platform lah. So jadi ada beberapa online platform yang boleh digunakan. Pasal ni semua option. So it's up to your business, which model that suit to your organization. So I take model number 4 lah for my business. I only offer my own product, tetapi dari segi online-nya saya ambil third party lah. Saya bayar yang apps bulan-bulan tu. Jadi saya punya kelangsungan, contohnya kalau nak training boleh buat live, book saya punya date. Kalau tak nak live, ambil online learning, just log in, then you can
see all my lecture in there. Semua quiz semua ada, you finish 100%, you get the cert. Okay, that is my saya punya yang pertama lah yang saya buat transformasi saya pertama, walaupun saya dah buat ni lama, tetapi dengan berlakunya COVID ni dia mempercepatkan saya punya proses. Okay, dan ada customer lah yang dah agree. Okey, seterusnya transformasi yang ketiga. Ini selalunya T2, transformasi T2 dan transformasi 3 ni dia samalah dia mesti bersamaan, iaitu kita package semula produk kita. Contohnya, masa tu adalah beberapa sahabat-sahabat yang tanyalah, dia kata dia ni buat perniagaan homestay. Ada beberapa homestay lah, dia kata time PKP ni homestay tak jalan. Dia kata patutnya raya ni biasanya book sebulan penuh, tapi disebabkan PKP ni ada kekangan lah. Jadi macam mana dengan bisnes dia? Okey, jadi saya kata product segmentation siapa? Target adalah orang yang berjalan untuk raya. Okay, so tengok strength you punya property dekat mana. Dia kata kalau property kamu dekat dengan hospital, apa kata kamu offer special untuk frontliner, pasal frontliner ni kadang-kadang nak balik rumah pun takut kan, pasal takut jangkitkan kat keluarga. Jadi kita offer dia untuk sewa jangka masa pendek, seminggu, dia boleh duduk situ, ajak dia berkongsi kawan. Jadi at least semasa PKP ni, ada yang mungkin memerlukan, kita cuba sewakan. Okey, katakan kalau dia dekat dengan balai polis, pasal frontliner ni balai polis, askar dan sebagainya kan. Jadi cuba tengok kekuatan dekat situ. Oh, dia kata dekat dengan hospital lah. Jadi dari hospital, okey, cubalah marketkan. Cuba marketkan pasal frontliner memang kena kerja, dan ada yang kena kerja lebih masa dan mungkin takut nak balik rumah selalu, mungkin boleh menjangkitkan keluarga dan sebagainya. Jadi kita offer dekat dia. Jadi package balik. Dulu sebelum ni kita punya bisnes adalah target untuk perayaan. Yang ni kita target kepada frontliner. Atau kita target kepada quarantine sukarela. Tapi kena buat ni lah. Kata kena spray balik lah lepas tu. Okey, jadi itu adalah transformasi yang ketiga. Okey, transformasi yang keempat, yang ini katakanlah kita punya produk ni adalah yang terlalu non-essential, yang tak boleh dipakai. Jadi sebenarnya kita dah kena bersiap sedia lah dengan produk yang baru. Walaupun ini pada saya ni adalah kita punya last option. Last option ni contohnya adalah kawan saya, dia berniaga barang-barang makanan lah. Jadi barang-barang makanan ni barang-barang macam yang not essential sangat lah. Jadi dia pun carilah produk-produk barang makanan yang essential. Jadi macam makanan-makanan yang diperlukan oleh orang tiap-tiap hari. Jadi macam jualan-jualan kuih ni akan menurun. Okey, jadi dia pun terpaksa tukar produk services dan sebagainya. Okey, itu adalah 4 yang saya panggil dia sebagai contoh-contoh transformasi yang boleh dibuat mengikut keadaan ataupun risiko kita. Okey, jadi seterusnya katakan kita ni adalah kategori CD. Jadi dengan segera kita perlu tengok kekuatan kita, apakah opportunity yang ada, peluang yang ada. Kemudian kita innovate and then kita try to implement lah kita punya continuous improvement. Dan saya akan berkongsi sedikit lagi tindakan yang biasanya yang saya buat. Contohnya apabila saya buat repackage bisnes saya, saya consider dia satu adalah projek yang baru. Dia projek yang sebelum ni dibuat tetapi nak revisit balik lah.
Konsep dia sebenarnya adalah konsep business model, business model canvas. Okey, tapi saya simplifykan sikitlah pasal dalam krisis ni biasa kita nak buat decision yang cepat. Decision yang cepat, contohnya kita nak buat repackage, kita nak pergi online. Tapi kalau nak pergi kursus online ni kan dah sebulan, 2 bulan, dah terlambat. Jadi untuk dari segi kelangsungan tak dapat. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena buat quick assessment. Nombor satu adalah kita nak kena tahu apakah produk kita. So apakah produk kita. Kemudian apakah kita punya, siapakah pelanggan ataupun potensial pelanggan kita yang kita nak buat ni. Kemudian pelaburan, berapa banyak yang kita perlu keluarkan duit untuk nak buat. Okey, dan kemudian apakah proses-proses, apakah promotion-promotion yang kita perlu buat. Jadi canvas inovasi ni basically kita boleh, macam saya sendiri saya buat dalam kertas je, dalam handwriting je. Jadi kita identify kalau projek transformasi ni adalah segera, quick. Jadi biasanya saya akan ambil yang mana medium saya akan letak nombor 2, yang mana jangka masa panjang saya akan KIP dulu. Jadi transformasi ni kita akan buat dia punya canvas inovasi. Dan buat sedikit risk assessment, sama ada risiko yang tinggi, contohnya pelaburannya tinggi, mengambil masa yang panjang dan sebagainya. Jadi kita buat sikit force field analysis. Bila force field analysis ni basically kita boleh tengoklah dia berat kepada peluang ke dia lebih berat kepada membuang. Lebih kurang itulah, peluang ke membuang. Kalau ni membazir masa je, membuang masa. Okey, jadi kita buat sikit risk analysis, dan bila kita dah buat risk analysis untuk projek tersebut, berisiko tinggi ataupun tidak, dan kita boleh start untuk menyenaraikan plan transformasi kita mengikut keutamaan. So katakan nak repackage produk satu, nak cari customer satu, kita senaraikan dia nombor 1. Nak tukar pelanggan, kita akan jadikan dia sebagai keutamaan 2. Jadi ini adalah langkah yang kedua yang saya panggil sebagai re-strategize. Tetapi dalam ISO 22301 dia panggil langkah ni sebagai strategy and solution. Strategi dan penyelesaian. Jadi saya pendekkan re-strategize. Itu adalah langkah yang kedua. Kita dah lepas langkah yang pertama, kita akan masuk kepada langkah ketiga. Jadi saya bagi break sekejap yang mendengar. Jadi kalau ada apa-apa soalan, Encik Faizul boleh buka lah kepada audiens. Okey, Doktor. Mungkin sebelum tu saya boleh share satu transformasi yang dibuat oleh satu syarikat bekam ni. Okey. Agak popular jugalah bekam ni. Before PKP, before COVID dan sebagainya ni, dia promosi dia punya servis tu melalui WhatsApp lah. Dia selalu hantar WhatsApp. So kalau kita berminat dan sebagainya, boleh register dan sebagainya lah untuk buat untuk dapatkan servis bekam tadi. Tapi bila PKP ni, I think dalam 2 minggu yang lepas lah, dia offer 50% untuk setiap aktiviti bekam tu, dan dia minta kita bayar dulu. Maksudnya pelanggan bayar dulu, dan dia dah secure that business tu. Maksudnya dia dah dapat pelanggan dah, dan dia maksudnya servis tadi tu pelanggan boleh buat bila-bila masa selepas aktiviti lepas PKP ataupun selepas COVID ni berakhir. Maksudnya dia dah lakukan satu transformasi perniagaan mereka, instead of dia tunggu pelanggan untuk register dan sebagainya, tapi dia dah offer dah 50% dan dia dah secure duit tu dia dah dapat, dan servis tu dia akan pelanggan boleh dapatkan selepas COVID itu tadi. Saya rasa itu salah satu transformasi yang baik lah yang dilakukan oleh syarikat-syarikat tu lah. Okey, dan benda tu selalunya dah ada dalam perancangan lah. Dalam perancangan contohnya dia adalah T3 sebenarnya. Saya panggil dia repackage. Okey, so repackage ni apa yang dia perlu buat ialah dia kena tengok balik
okey, kalau saya tunggu 2 bulan tak ada pelanggan ni. Okey, jadi saya bagi 50% discount. And then kalau dia nak minta 100% deposit pun boleh jugalah, tapi biasanya saya akan recommend lah mintalah 50%. Okey, so minta 50%. So selebihnya nanti bayar masa kita bagi servis. Jadi biasanya kalau saya takutlah kalau saya tak dapat deliver nanti dekat akhirat, nanti kat kubur kan tanya kita berhutang lagi kan. Tapi itu adalah saya panggil dia repackage. Jadi at least ada activity marketing pada waktu PKP. Jadi dia makan buat some offer, so orang dia dah capture lah dia punya market. So anytime lepas PKP dia akan jadi orang kata sibuk lah, terbang lah ke sana ke sini lah lepas tu. Okey. Jadi ada lagi perkongsian lain, Faizal? Okey, mungkin ada satu soalan lagi. Berkaitan dengan canvas inovasi itu tadi. Ada soalan, siapa yang sesuai untuk menyediakan canvas inovasi tadi? Sama ada di peringkat management ataupun di peringkat middle management, dan adakah perlu pelibatan daripada setiap level pekerja itu tadi, sama ada di pertengahan ataupun level bawahan untuk terlibat dalam penyediaan canvas inovasi itu tadi? Okey, menjawab soalan tu, the best adalah top management ataupun business owner lah. Kerana yang ini dia melibatkan strategi. Yang pekerja ataupun yang level operator dan sebagainya, kita akan masuk dalam langkah yang ketiga bila buat redeployment. Pasal dalam berperang ni biasanya dalam battle plan ni, dalam perancangan, okay, so dia mesti general-general dia yang buat kerja dulu. General-general dia dah buat study, so dia nak invest, pasal dia mungkin nak buat digital transformation. Okay, so the top management, okay, ataupun dia dah assign to their punya middle management to execute. Kemudian barulah buat redeployment. Jadi the answer will be the top management. Okay. So ada soalan? Tadi yang tak pakai WhatsApp soalan? Okay, satu lagi soalan sebelum kita teruskan. Saranan kepada owner syarikat PKS ni untuk review syarikat dari sudut yang mana untuk diberi tumpuan, sama ada nak cari pelanggan terlebih dahulu ataupun nak ubah cara operasi syarikat terlebih dahulu. Which one yang syarikat ataupun owner PKS tadi tu kena review terlebih dahulu? Okay. Dan beri tumpuan. Terima kasih soalan tu, soalan yang bagus. Saya pun PKS. Jadi sebab tu saya susun langkah yang pertama tu ada 3 tindakan. Okey, iaitu tindakan yang pertama adalah kita akan tengok risk assessment. Risk assessment ni saya akan pergi pada produk dulu. So bila kata pergi kepada produk tu terkesan, okey, dan kita terpaksa cari pelanggan lah. Dia punya first priority. Pasal produk ni tak ada orang nak beli. Jadi for sure income tak masuk. Okey, itu adalah dari segi yang pertama lah. Lepas tu ada katakanlah company ni dia kategori risiko dia AB lah, dia tak terkesan sangat dari segi pelanggan still masih beli produk dia. Okey, jadi untuk cari pelanggan bukan jadi lagi sebagai dia punya priority. Priority dia adalah lebih kepada macam mana nak mengawal operasi, membuat transformasi lean, okay, dan sebagainya. Okay, tapi ada juga company dia akan terjejas 50% contohnya. Risk assessment yang saya bagi tadi saya ada simpelnya. Saya ada quadrant yang macam 3x3 lagi besar. Jadi kita boleh tengok terkesan sikit ke, terkesan banyak ke. Okay, jadi contohnya dia 50% terkesan. So bila dia 50% terkesan, automatically dia kena cuba dua-dua. Okey, cari pelanggan, okey, pasal apa? Kalau dia punya business down, okey, dan juga tindakan kita tadi nak tengok cash flow. Cash flow kita pun dah kurang ni. Kita nak hidup ni. Jadi macam saya kat Bekam tadi, dia pergi ambil duit deposit tadi sebenarnya untuk survival dia. Jadi dia boleh bernafas lagi. Jadi lepas PKP ni dia boleh buka kedai, dia boleh kerja aja. Tapi jangan pergi enjoy pula duit tu. Kan pergi melancong pula dengan duit deposit orang, dia tutup kedai. Tapi biasanya orang yang berniaga yang betul-betul yang orang dah percaya baru biasanya orang akan bayar.
Okey, jadi dia punya priority dia adalah cari pelanggan dulu. Okey, dalam masa yang sama, kalau dia 50-50, okey, cuba look on pengurangan operasi. Pasal dia pun tak confident kalau dia cari pelanggan dapat ke tak. Jadi operasi pun kena buat. Jadi dua-dua productivity ni automatically akan improve lah. Jadi saranan saya, buat risk assessment dulu, buat langkah pertama, tengok cash kita macam mana. So kalau kita ada cash problem, strategi dia akan jadi berubah. Kalau kita kategori AB, strategi dia pun berubah juga, transformasi dia. Jadi ikut step. Okay, terima kasih yang tanya soalan tu. Harap menjawab. Okey, Nata boleh teruskan, Nata. Okey, terima kasih. So ada sikit lagi masa ya. Okey, sebenarnya yang last ni dah basically dah tak ada apa sangat. Okey, so kita dah masuk kepada langkah 3, iaitu langkah pemulihan dan juga langkah transformasi lah. Okey, jadi untuk langkah pemulihan dan transformasi ini kita akan berdasarkan priority aktiviti yang kita buat tadi. Kita akan sediakan battle plan. Okey, kemudian barulah kita akan membuat staff redeployment. Okay, dan kita akan re-energize back our company ataupun our business lah. Okay, jadi contoh untuk yang berbekam tadi contoh diambil cerita bekam. Okay, jadi pemilihan transformasi dia dah pilih repackage produk dia, dan diberikan diskaun untuk dia dapatkan dia punya cash. Dah pilih lah dia punya prioritas activity. Jadi transformasi segera perlu dijalankan, iaitu dia perlu buat promosi di WhatsApp, dia buat promosi di Facebook, ataupun kalau dalam nota saya tadi ni, dia dikategorikan sebagai model 1. Model 1 ni gunakan mudah, gunakan Facebook, carousel, iklan lah untuk buat pengiklanan, marketplace dan sebagainya. Okey, jadi dia kena cepat-cepatlah buat, ataupun kalau dia boleh gunakan online platform, dia boleh keluarkan kupon. Kupon untuk siapa yang nak beli, so dia boleh keluarkan barang tersebut, dia boleh kupon. Ataupun dia boleh buat website yang berkaitan lah untuk nak membuat jualan e-commerce dan sebagainya. Okey, jadi that will be apa yang dipanggil perancangan untuk merancangkan sumber, nak pakai sistem apa. Dan kalau ada pekerja, kita nak kena susun. Jadi pasal lepas ni katakanlah memang order bekam tadi banyak. Kalau kita susun jadual ni kerja 12 jam tak habis selama 6 bulan. Jadi kita nak kena susun pekerja elok-elok supaya mereka yang nak berbekam selepas ni dia dapat servis tersebut. Jadi restructure, redeploy pekerja, di mana pekerja-pekerja yang contohnya macam staff Liu contohnya, dia redeploy untuk pergi buat kerja-kerja kebajikan. Itu antara perkara-perkara yang mereka boleh buat lah atau dia boleh lakukan. Okey, jadi apabila membuat penugasan semula ni, barulah kita bagi tahu. Jadi tadi top management buat innovation canvas apa semua ni semua top management. Pasal dia melibatkan strategi. Yang tu biar general dan juga dia punya commanding officer, middle management buat kerja, kemudian barulah panggil tim yang seterusnya, kita akan set up tim. Dan set up tim kita ensure lah kita pastikan ialah yang pertamanya mereka ni masih bersemangat dan bermotivasi lah untuk bekerja. So kita kena tahu juga kita kena buat sedikit penapisan kerana katakanlah kalau ekonomi dan juga bisnes kita akan berlaku penurunan, siapa yang akan ikut kita, who will we follow and who will not. Jadi time ni pun adalah is a good transformation untuk nak tengok lah yang mana orang kata racun dekat dalam syarikat tu. Kalau boleh kita nak cantas tentulah. Tak adalah tak sekejam tu lah, tapi kita dah nampak mungkin sebelum ni banyak masalah kepada orang tu.
Jadi mungkin kita terpaksa let them go lah. Pasal dalam krisis kan, dalam krisis ni it's about survival dan memang kita try our best untuk nak make sure semua survive dalam krisis ni. Tetapi mungkin dalam krisis ada juga yang terpaksa lah kita lepaskan. Okay. Dan keep encouraging, siapa yang ikut kita keep encouraging dan we monitor that. So kita monitor dia semua. Dan on the final action, make sure dalam apa juga yang kita buat ni, kita re-energize balik. Dan kerana di dalam krisis ni ada yang dapat keuntungan yang tinggi, mungkin ada yang bermasalah, sama ada yang bekerja, yang berniaga ataupun jadi the best is sudah saya bersyukur kepada Allah semua yang diberi ni ada dia punya perkara yang kita boleh learn from there. So kita boleh continue praise Allah, berdoa dan yang saya letak di bawah ni di mana apa juga yang kita buat daripada kita punya prioritize activity kita tadi, daripada kita punya battle plan tadi, kita pantau keputusan dia. Katakan kalau kita buat offer 50% tak ada orang beli juga. Jadi katakanlah bukan tak adalah 2-3 orang beli. Jadi setiap hari ni walaupun hasilnya kecil kita bersyukur kerana ada juga orang nak beli lagi. Hantar WhatsApp pun ada orang nak bayar advance ni katakan kalau untuk berbekam tu. Kemudian mingguan dalam mingguan kita tengok balik kenapa lah 2-3 orang aja yang book. Tak ramai, rupanya dia orang tak dapat. Kita rupanya pakai WhatsApp broadcast. WhatsApp broadcast ni kalau orang tak save nombor kita, message-nya tak sampai. Jadi dekat situ cuba perbaiki lagi, cuba channel-channel yang lain. So dah try Facebook, dah try IG, kita ni yang dah tua-tua tak pakai IG pun buka jugalah akaun IG. Yang tak pernah pakai Facebook, bukalah Facebook. Tapi kita ingat kita untuk bisnes lah, bukan untuk benda lain. Untuk kita yang perniagaan, untuk pulihkan perniagaan kita. Dan untuk bulanan kita tengok dia punya status pemulihan. Pasal dalam sebulan kita boleh tengok dia punya result macam mana. Dan dalam 6 bulan kita sepatutnya telah mendapat transformasi dalam perniagaan kita. Dan kita dah berkorbankan masa kita, tenaga kita semasa krisis ni. Saya doakanlah yang terbaik untuk anda semua lah. Nanti saya ada buka lagi sesi untuk pertanyaan. Jadi boleh continue dengan pertanyaan. Kalau ada yang bertanya lah, yang berminat untuk bertanya. Cik Faizul, kalau ada. Okey, Doktor. Mungkin ada satu soalan lagi daripada peserta. Soalan beliau adalah dilema komitmen pihak pengurusan ataupun owner syarikat untuk melaksanakan program yang memberi hasil secara langsung kepada syarikat seperti jualan barang yang banyak atau program-program produktiviti dan kualiti. Contoh tadi macam program-program Lean, 5S dan sebagainya yang dikatakan bukan memberi kesan secara langsung short term kepada sales syarikat. Mungkin boleh Doktor komen on that lah. Dalam langkah pertama, tindakan yang ketiga saya cerita tentang cash flow. So bila cash flow ni kita katakan ada dalam balance sheet atau dalam akaun kita aset yang banyak, stok yang banyak lah. Jadi bila stok banyak ni sebenarnya kalau dalam Lean tak berapa bagus. Di mana kos penyimpanan, takut rosak, hujan dan sebagainya. Jadi kalau kita buat sedikit transformasi tersebut, kita dapat clearkan stok pada waktu tersebut dan kita akan dapat quick cash untuk nak continue lah, untuk dapatkan jualan. Tetapi jika kita contohnya macam Lean tadi, industri 4.0 saya kata tadi dari segi remote. Actually dia dapat solve few things macam travelling cost. So macam lepas ni kita dulu banyak belanja nak pergi
customer, mesyuarat customer, audit customer, solve quality issue customer. Tetapi bila kita dapat buat remote, aktiviti remote tersebut, sebenarnya kita dah cost perjalanan dan sebagainya dapat dikurangkan. Okey, tetapi nak jawab immediate result yang transformasi yang satu tadi, dia tak give immediate untuk nak survival. Kalau kita dah nak lemas ni, okey, yang transformasi satu ni saya tak recommend untuk buat dulu. Jadi saya akan recommend transformasi 2 atau 3 dulu secepat mungkin buat. Jadi tu kalau ada yang bertanya masa webinar sebelum ni, ada yang tanya nak boleh buat lebih daripada satu. Saya kata boleh, tapi cuma nak kena fokus. Jadi tengok balik risiko kita. Risiko kita memang jualan dengan cash tak ada apa semua. Jadi memang nak kena buat repackage, buat jualan. Untuk recover balik kita punya cash, overhead. Okay, dan juga kalau bisnes tu memang tak essential sebagainya, mungkin berlaku pembuangan pekerja dan sebagainya, jadi boleh diambil kira dalam option satu tadi. Jadi saya sharekan balik lah yang option ni ada 4 ni kan tadi. Okay, so ada T1, T2, T3, T4. Ini semua adalah pilihan. Kalau dia punya keadaan dia memang keadaan yang sangat genting, bisnes tengah teruk ni, cash tak ada, package semula produk, mana boleh jual murah, mana boleh dapat deposit, yang mana nak jual big company pun boleh jual company tadi. Contohnya kita tengok, company ni kita agak teruk ni, tapi kita punya customer macam bisnes dia okey, kita buat joint venture dan sebagainya. Jadi kita packagekan semula supaya kita dapat survive pada waktu tersebut dalam masa yang cepat. So jangan pergi kepada T1. So pergi kepada T3 dulu. Jadi untuk quick solve. Tapi kalau company tu ada isu sangat, mungkin dia boleh pergi T1 ataupun pergi T4. Okey. Cik Faizal. Okey, alright. So mungkin kita pun dah tinggal lagi nak menghampiri jam 4 petang. Mungkin satu lagi soalan terakhir dan mungkin selepas ini kita boleh wrap up lah kita punya session pada hari ini. Alright, soalan yang terakhir, sebelum syarikat melaksanakan program pendigitalan Lean, apakah persediaan syarikat dari segi prosedur atau pengurusan proses sedia ada yang perlu dibuat? Okey, dia dah buat Lean digital, cuma apakah persediaan syarikat tu kena buat dari segi prosedur ataupun proses ataupun pengurusan proses tu? Okey. Terima kasih soalan tu. Okey, cuma saya tak masukkan dalam saya punya slide ni, pasal dia yang 2 jam aja. Okey, sebenarnya bila kita masuk daripada step yang pulih dan transform ni, jadi yang kita kena buat ni, contohnya bila kita dah buat remote activity, kita buat industri 4.0, okey, kita nak kena buat dia punya sistem dan juga prosedur. Okey, so contohnya dalam prosedur tu ada mengatakan kita buat remote boleh, tetapi reaction mesti within 5 minutes. Dia ada rule and regulation dia. Kemudian if cannot solve, okay, so kena datang ke tempat kerja. Jadi dia kena ada proses flow, persediaan prosedur and all this procedure saya recommend buat dulu, cuba buat dulu, kemudian kita flowkan dia dan improve dia masa ke semasa. Kerana dalam krisis ni ada banyak yang even kita punya government lah kita cakap, okay, it's not prepared. Kita tak bersedia, tiba-tiba ada orang tanya, boleh buka kedai gunting ke tak boleh? Jadi tiba-tiba ada SOP untuk kedai gunting lah, lepas tu ada PKPD lah diperketatkan, itu semua terma-terma baru. Jadi SOP dia akan memula dengan SOP yang ringkas, okay, kemudian diperbaiki di masa ke semasa. Okay. Jadi dari segi step dia sebenarnya dia adalah dalam step yang dekat sini lah. Bila kita buat restructure, redeploy pekerja ni, semua rancang sumber ni kita dah kena start buat dia punya SOP, okay, dia punya rangka kerja, tetapi tidak perfect lah. Kita tanya tak perfect, kita akan tambah baik di masa ke semasa. Okey, jadi itulah antara yang saya dapat kongsikan sedikit sebanyak transformasi yang kita boleh buat.
Okay, dan mungkin ada beberapa toolkit templates kalau yang berminat. Okay, basically mungkin boleh WhatsApp saya ke, mungkin boleh contact email saya. Ada juga saya ada buat online learning kalau dalam BCP juga. Okay, dan saya ada juga buat auditing untuk BCP ni. Okay, jadi yang ni boleh just contact saya, mungkin kita boleh berbincang dengan lebih lanjut lagi lah untuk nak tahu lebih lanjut tentang BCP. Tapi itu kalau yang memerlukan lah. Tapi yang paling penting dia, saya harap sesi 1 jam ni kita cukup dah bagi idea untuk kalau yang berniaga bisnes, you have the idea to transform. Saya ringkaskan pada 3 step. Lepas tu ada 4 toolbox under transformation tu. Basically something yang boleh digunakan lah. Okay. Jadi saya serahkan ke Cik Faizul. Mungkin insyaAllah saya ada dengan MPC ni. Saya ada juga buat penulisan buku berkaitan operational excellence. InsyaAllah saya akan, ini cerita masa PKP lah ni. Menurut PKP pertama saya buat penterjemahan buku ni. Lepas tu PKP 2 saya sempat siapkan benda ni, dah 2 tahun tangguh. Pasal PKP dapat siap. PKP 3 saya buat terjemahan buku tapi yang ni tak siap. So yang ni tak siap. Jadi insyaAllah saya akan buat satu dengan MPC juga lah 18 Mei. Tapi masa semua, dia punya link apa semua nanti akan diberitahu kelak lah insyaAllah. Kalau ada yang berminat berkaitan dengan operational excellence, boleh join webinar ni nanti. Jadi saya serahkan ke Cik Faizul. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Okay. Terima kasih kepada Dr. Adli di atas perkongsian yang saya rasa cukup memberi manfaat kepada semualah, pada tak kira lah daripada industri ataupun daripada sektor kerajaan sekalipun, dan dia memberikan satu panduan kepada kita untuk bersedia sebelum apa-apa berlaku. Orang kata sediakan payung sebelum hujan lah. Betul lah doktor? Ya, insyaAllah. Itu bahasa yang paling sesuai sekali. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Alright, itu saya rasa sampai di sini saja sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada sesi pada petang ini. Dan saya ucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka, stay safe, stay produktif, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.